iaitu berkenaan perkahwinan dengan orang bukan Islam. Nikahul musyrikat, tajuknya nikahul musyrikat, kahwinan dengan mereka yang bukan Muslim. Di mana ayat berkenaannya dikupas, disentuh pada ayat 221 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Dan syukur kita kepada Allah Ta'ala pada malam, pada hari Jumaat, malam Sabtu, kita dapat kumpul setelah mengerjakan solat maghrib secara berjemaah, walaupun saya terlambat. Yang mana pada malam ni sepatutnya bukanlah giliran saya untuk berkuliah, seperti mana yang maklum lah, bagi jemaah yang mengikuti jadual-jadual di masjid, malam ni saya hanya menggantikan, yang mana Al-Fadilah tidak dapat hadir pada malam ni. Dan saya pun telah tahu lambat tadi, dan Alhamdulillah nak sampai walaupun lewat. Jadi saya minta maaf atas kelewatan yang tak disengajakan. Jadi pada malam ni saya mengambil kesempatan untuk menyambung kembali jadual saya yang mana dalam kuliah yang mengupas berkenaan ayatul ahkam, iaitu ayat-ayat berkenaan dengan hukum hakam yang diambil daripada kitab Rawaihul Bayan fi tafsir ayatul ahkam, mana pada pertemuan yang lepas, minggu saya kuliah minggu kedua, Sabtu. Pada pertemuan lepas saya mengulas berkenaan ayat berkenaan hukum hakam berkenaan korban, yang mana saya hanya mengupas berkenaan tafsirnya dan juga fadilat dan kelebihan berkorban, yang mana saya telah maklumkan bahawa saya tak kupas ataupun tak ulas berkenaan hukum hakam korban. Sebab saya tahu biasalah bila berkaitan dengan korban mesti ada kuliah khas, slot khas berkenaan hukum hakam ataupun fiqh korban dan sebagainya. Jadi saya hanya ulas berkenaan fadilat dan kelebihan untuk berkorban. Jadi saya tak menyambunglah pada malam ni, saya tak sambung balik bab hukum hakam, saya tak sentuh. Di mana pada malam ni insya-Allah kita akan masuk tajuk baru, iaitu pada bab yang ke-14, iaitu berkenaan perkahwinan dengan orang bukan Islam. Nikahul musyrikat, tajuknya nikahul musyrikat, kahwinan dengan mereka yang bukan Muslim. Di mana ayat berkenaannya dikupas, disentuh pada ayat 221 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, di mana Allah SWT telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dan janganlah kamu mengahwini perempuan-perempuan yang musyrik hatta yu'min, sehinggalah mereka ni beriman. Boleh tengok ayat tu. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabat, dan seorang hamba bukan merdeka, seorang hamba yang
setengah manusia menganggap mereka ni golongan bawahan. Seorang hamba wanita mukminah yang beriman khairum min musyrikatin, lebih baik daripada seorang wanita merdeka yang musyrik. Walau a'jabat, sekalipun mereka lebih menarik bagi kamu, lebih cantik, lebih putih, lebih pandai mengambil hati, lebih berharta, lebih berjawatan, berketurunan. Maksudnya seorang hamba perempuan lebih baik, lebih mulia berbanding seorang wanita yang kafir. Sekalipun yang kafir itu lebih menarik, lebih beruntung bagi kamu. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu, dan janganlah kamu berkahwin dengan orang yang musyrik sehinggalah orang lelaki yang musyrik kafir, hatta yu'minu, sehinggalah mereka ni beriman. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum, dan seorang hamba yang beriman, hamba lelaki yang beriman, lebih baik daripada musyrik, lelaki yang musyrik sekalipun a'jabakum, sekalipun lelaki musyrik itu lebih menarik hati kamu, lebih handsome. Hamba ni hitam, tak ada rupa, tak ada harta, tak ada keturunan, tapi adalah lebih baik sekiranya dia beriman berbanding mereka yang ada segala-galanya. Ada kemegahan, tetapi tidak ada kemuliaan Islam. Ulaika yad'una ila an-nar, mereka itu mengajak kamu ke arah neraka. Kerana mereka hakikatnya menarik hati-hati orang yang beriman, lelaki maupun perempuan, ke arah neraka. Pilih juga lelaki akhirnya, sebab cinta punya pasal, pilih tak? Hakikatnya mereka ni ajak kamu ke neraka. Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idni, sedangkan Allah SWT mengajak kamu ila al-jannah, mengajak kamu ni ke syurga, mengajak kita ke syurga. Allah suruh kita berkahwin, suruh kita mempunyai anak, suruh kita berkeluarga untuk ke syurga. Niat kahwin dengan isteri tu niat nak bersama dengan syurga, niat dengan sebab dia aku boleh buat amal soleh, boleh ada anak, demi untuk ke syurga. Wal maghfirati bi'idni, dan juga memperoleh keampunan dan dengan izin. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun, dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, la'allahum yatadhakkarun, mudah-mudahan mereka mengambil peringatan. Okey. Jadi itu adalah ayat berkenaan larangan untuk berkahwin dengan orang bukan Islam, lelaki maupun perempuan. Namun nampak tajuk ni macam biasa, macam tak ada apa. Siapa tak tahu? Siapa yang izinkan ataupun siapa yang ajak kita untuk kahwin dengan orang Islam? Jadi tak ada isu kat situ. Tapi sebenarnya ayat ni mempunyai penjelasan yang lebih mendalam. Jadi masuk pada tafsir, pada penjelasan mufradat, dari segi lafaz, dia akan jelaskan secara detail. Jadi itulah maksud tafsir Quran. Dia bukan sama dengan terjemah. Kita faham terjemah, ayat ni menunjukkan kita ni tak boleh kahwin dengan orang Islam. Cakap tu je lah kalau kita terjemah, kalau kita pakai kamus. Tapi tafsir tak menyebutnya sekadar tu, lebih. Yang mana dalam ayat tersebut, wala tankihul musyrikati hatta yu'minu, janganlah kamu berkahwin dengan perempuan yang musyrik. La tankihul musyrikat, maksud di sini adalah janganlah kamu mengahwini perempuan yang musyrik.
musyrik kat sini ada beberapa maksud. Musyrik ada banyak maksud. Kita ingat apa? Kita ingat mungkin musyrik ni orang kafir. Tapi dia banyak tafsiran. Ada satu pandangan mengatakan bahawa orang musyrik ni adalah mereka yang menyembah berhala, tidak beriman dengan salah satu agama samawi. Ada yang kata orang musyrik ni hanya orang yang menyembah berhala sahaja. Jadi bila disebutkan la tankul musyrikat, jangan kahwin dengan orang musyrik, maksud kat sini adalah jangan kahwin dengan orang yang mempersekutukan Allah. Jangan kahwin dengan orang yang sembah patung. Jangan kahwin dengan orang yang sembah matahari, sembah pokok ataupun sembah alam. Itu maksud dia. Tapi tak disebut. Yang dimaksud di sini adalah jangan kahwin dengan orang yang menyembah Allah juga, sekalipun dia menyekutukannya. Itu maksud pertama. Maksud kata siapa yang maksud kata ni, perkataan pandangan pertama ni mengatakan bahawa yang dikatakan haram ni adalah kita berkahwin, orang Islam ni, lelaki Muslim berkahwin dengan orang perempuan kafir yang menyembah sesuatu selain daripada Allah, tak menyembah Allah langsung. Tapi pandangan kedua mengatakan bahawa ada yang berpendapat musyrik di sini termasuk juga perempuan dan ahli kitab. Perempuan musyrik yang sembah berhala ataupun selain daripada Allah, dan juga perempuan ahli kitab. Ahli kitab. Jadi pandangan kedua mengatakan bahawa mereka pun termasuk musyrik yang dimaksudkan dalam ayat. Pandangan kedua mengatakan bahawa tak boleh untuk kita ni berkahwin dengan orang perempuan yang menyembah, tak boleh untuk kita berkahwin dengan perempuan beragama samawi. Ini pandangan kedua. Maksudnya perempuan tu adalah daripada agama Nasrani contohnya, ataupun agama Yahudi. Agama Yahudi, Nasrani, agama samawi. Jadi tak boleh bagi kita berkahwin dengan mereka juga, berdasarkan ayat. Ini pandangan kedua. Pandangan pertama, pandangan jumhur, mengatakan yang Allah tak bagi ni kahwin dengan orang kafir yang memang tak sembah Allah. Maksud ini pandangan jumhur, termasuk 4 mazhab. Apa maksud ke sini? Mafhum ni kita boleh faham. Pandangan jumhur kata yang tak boleh kahwin dengan orang sembah berhala ataupun sembah selain Allah. Tapi dengan mereka perempuan yang beragama samawi tak ada masalah. Ini satu pandangan. Sebab apa? Sebab ayat. Kenapa kita ulas ayat? Sebab kita nak betulkan kefahaman setengah orang mengatakan bahawa dalam fiqh ada sebutkan berkenaan hukum berkahwin dengan perempuan ahli kitab. Dalam kitab fiqh termasuk mazhab Syafi'i mengatakan boleh ataupun harus bagi lelaki Muslim berkahwin dengan perempuan ahli kitab. Harus, boleh. Tapi bila diulas berkenaan dengan hukum ni, ada yang mengatakan bahawa alah, perempuan ahli kitab tu yang dulu. Yang dulu bukan yang sekarang. Nah, ada ustaz ataupun ada siapa-siapa lah yang sebut, alah, ahli kitab yang boleh kahwin ni, kita boleh kahwin ni ahli kitab dulu. Dulu zaman Nabi, bukan zaman sekarang. Zaman sekarang tak boleh, sebab zaman sekarang dah sesat barat lah. Ada tak cakap ni? Ada. Memang ada. Jadi pandangan ni sebenarnya salah, tak tepat. Ahli kitab dulu ke, sekarang ke, ataupun sebelum daripada zaman Nabi ke, sebenarnya dah sesat dah. Sebenarnya dah memang sesat. Sebab itulah dalam, kalau kita nak faham dari segi sejarah, sirah, sebelum daripada zaman Nabi SAW diutuskan,
Sebenarnya orang kafir ni telah pun sesat, dikatakan mula sesat selepas 30 tahun Nabi Isa alaihissalam Nasrani, Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad SAW, agama sebelum Nabi. Kaum Nasrani telah pun sesat 30 tahun selepas Nabi Allah Isa diangkat ke langit. 30 tahun Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, Nasrani dah sesat dah mula mengubah kitab-kitab mereka. Yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi, telah mengubah. Dalam hadis sebut mereka telah mengubah 30 tahun. Kita daripada zaman Nabi Muhammad SAW 1400 tahun tak pernah diubah apa yang terkandung dalam Quran. Ini antara sifat ataupun sikap amanah para sahabat, yang para ulama kita yang gigih mempertahankan kemurnian keaslian Quran dan hadis. Pastikan apa yang sampai kepada kita ni sahih dengan ilmu sanad. Betul orang kata al-isnad min ad-din. Imam Ibn Mubarak sebut isnad min ad-din. Sanad ni sebahagian daripada agama. Ada orang pelekeh majlis bagi sanad apa ni, majlis bagi sanad ni. Lebih baik kita ikut kelas tafakuh, apa kita majlis bagi sanad, tak ada manfaat. Tak, isnad min ad-din. Sanad daripada agama. Sebab sanad lah agama yang sampai kepada kita ni agama sahih. Quran yang sampai kepada kita ni tak siapa boleh tak boleh nak petikai kan, tak siapa. Sebab sanad. Tapi tu khususiat umat Nabi Muhammad yang tak ada pada umat sebelum ni. Sebab itulah Nabi Isa diangkat ke langit 30 tahun je mereka telah sesat. Kalau zaman 30 tahun setelah Nabi Isa diangkat telah sesat, dikatakan antara Nabi SAW zaman Nabi ke Nabi Isa lebih kurang 700 tahun. Kalau 30 tahun pun telah pun sesat, tak lagi 700. Tapi bila mana zaman Nabi SAW turun ayat, turun hukum hakam, yang mana Allah SWT membenarkan, yang mana Nabi SAW membenarkan perkahwinan lelaki Muslim dengan ahli kitab. Takkanlah Allah membenarkan, sedangkan pada masa sama mereka ni telah diakui sesat. Jadi ini jelas, hukum yang jelas di sisi empat mazhab. Dan jumhur ulama-ulama lain mengatakan hukumnya boleh. Tapi kita tak ada penjelasan lebih lanjut. Jangan salah faham. Kena dengar habis. Hukumnya harus, boleh. Tapi adakah itu menandakan mereka ni tak sesat? Ataupun mereka ni betul? Ataupun mereka ni masuk syurga? Adakah menandakan ahli kitab yang masuk syurga bila dibenarkan ataupun harus bagi orang Muslim berkahwin dengan dia? Tak. Jawapannya jelas tak. Sebab walaupun dalam hukum yang lain dijelaskan, dalam dalil lain dijelaskan boleh kahwin dengan mereka. Pada ayat yang lain, dalam surah Al-Bayyinah disebutkan, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Innal ladina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir, min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab. Disebut jelas orang kafir, kita ahli kitab. Dan orang kafir wal musyrikin, orang kafir yang musyrik, fi nari jahannam, berada di dalam neraka jahannam. Jelas berkaitan mereka di mana, setelah mana jelas iman mereka, jelas Allah telah tetapkan tempat mereka di neraka jahannam. Hukum asal bagi perkahwinan dengan ahli kitab ni boleh, tak ada hukum dia dibenarkan. Tapi lelaki Muslim dengan perempuan ahli kitab masuk boleh. Kang ingat boleh, syok. Maksudnya ada yang berkeinginan, tapi kita tahu lebih lanjut. Kena tahu lebih lanjut, apakah syarat-syarat ataupun apakah yang
sebab-sebab yang membolehkan. Adakah dia harus secara mutlak? Benda itu perlu diperhalusi dalam bab ahkam. Saya kata boleh. Bukan saya kata di fatwa. Boleh. Sebab apa? Sebab nak menepis ataupun membetulkan tanggapan yang katakan ahli kitab yang dulu dengan sekarang tak sama. Tak. Dulu dengan sekarang sama je. Dulu pun dah syirik dengan Allah dah. Cuma mereka ni ada hukum khusus. Hukum ahli kitab ni dia ada bab khusus. Sebab itulah dalam bab sembelihan pun, dalam bab korban pun dikatakan boleh bagi kita makan sembelihan ahli kitab. Apa yang kita perlu faham? Sebenarnya ahli kitab ni dia ada bab khusus. Mereka ni diiktiraf sesat. Mereka ni diiktiraf kafir. Tapi pada masa yang sama, mereka ni ada hukum yang special. Sebab apa? Sebab mereka ahli kitab. Sebab apa? Sebab mereka juga menyembah Allah SWT. Mereka sembah Allah. Cuma salahnya mereka ni mensyirikkan Allah pada masa yang sama. Sebab itulah dalam firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 30 disebutkan waqalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah zalika qawluhum bi afwahihim yudahiruna qawla allazina kafaru min qabl qatalahum Allah anna yufakun. Dalam surah At-Taubah ayat 30 Allah telah mengatakan apa sebab ahli kitab sesat. Wa qalatil yahud, antara sebab utama mereka ni kafir. Berkata orang Yahudi tu, Uzair ibn Allah. Itu sebab sesat. Uzair anak Allah. Uzair ni adalah salah satu daripada anak Allah ya. Bukan salah satu, bukan anak Allah. Yang siapa Uzair? Uzair dia kalau dalam surah lain, dalam surah wa hiya khawiyatun ala urushiha, dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah 259. Au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha. Permulaan bila mana disebut dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala ceritakan berkenaan seorang lelaki yang tak sebut nama dia. Tak disebut nama dia, tapi disebut dalam hadis, disebut oleh ahli tafsir, lelaki itu adalah Uzair. Uzair bin Saruqa. Uzair lah. Lelaki itu Uzair. Dalam ayat ini disebut waqalatil yahudu Uzair ibn Allah. Uzair. Tapi dalam ayat lain tak sebut. Tapi dikatakan dia adalah orang yang sama. Au kalladhi marra ala qaryah, bila mana seorang lelaki dia melalui satu qaryah, wa hiya khawiyatun ala urushiha, yang mana qaryah ni satu kota, satu kampung besar, qaryah. Jadi kita USG, satu kampung besar lagi lah. Dalam tafsir disebutkan Qaryah tu adalah Baitul Maqdis yang lama, Palestin yang lama lah. Baitul Maqdis. Wahya khawiyatun ala urushiha, yang mana Qaryah ni, kota ni dah mati. Kota ni dah hancur lebur dah. Sebab apa? Dikatakan ahli tafsir kerana diserang, telah menerima satu serangan yang amat dahsyat daripada seorang raja yang sangat terkenal sepanjang zaman. Raja itu namanya Namrud. Namrud telah menyerang. Namrud yang kita kenal dalam surah, dalam kisah Nabi Ibrahim. Namrud ni orang yang hebat. Kalau kita baca betul-betul lah sejarah dia. Ramai kenal Fir'aun. Yang sebenarnya Fir'aun ni tak sehebat Namrud. Namrud lagi hebat. Lepas tu para ulama mengatakan ada dua orang paling hebat penjajah ataupun penakluk paling hebat dalam sejarah. Pertama adalah Namrud.
Pertama adalah Iskandar Zulkarnain. Yang kedua adalah Namrud, ataupun nama dia Bukhtan Nasr, nama sebenarnya. Namrud tu gelaran, sama macam Fir'aun. Fir'aun tu gelaran, nama sebenarnya Allah Alam. Yang mana Iskandar ni dia adalah seorang Muslim, di Islam. Sedangkan Bukhtan Nasr ni dia ni kufur kepada Allah. Dua orang penakluk dalam sejarah yang paling hebat. Satu adalah Iskandar, dan satu lagi adalah Namrud. Tapi dikatakan Namrud yang bina Babylon, taman bertergantung Babylon, dengan Namrud yang Namrud Nabi Ibrahim ni bukan orang yang sama, bukan Namrud sama. Betul saya sebut Namrud ni adalah gelaran. Dia bukannya dia sama macam Kisra, Raja Parsi, ataupun Kaisar, Raja Rom. Itu semua gelaran. Raja Rom pada zaman Nabi SAW, Kaisar pada zaman Nabi Rom, nama dia Heraklius. Itu nama dia. Tapi Kaisar tu gelarannya. Dia telah menyerang kota Palestin pada zaman tu. Namrud ni orang hebat, dia hidup lama, dikatakan lebih 300 tahun. Yang menyebabkan membawa pada kesesatan dia lah. Mana telah menyerang Baitul Maqdis sampai hancur, sampai dia jadi kota mati. Allah Alam lah kota mati tu macam mana. Macam tu boleh bayang lah, macam Hiroshima Nagasaki, lepas kena bom jatuh lah. Dan diserang. Lalu auqal lazi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha. Berkatalah Uzair, qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha. Bila mana dia lalu kota tu, dia tertanya pada diri dia. Dia bertanya pada Allah, qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha. Macam mana Allah ni menghidupkan selepas mematikan? Allah mematikan, macam mana Allah hidupkan balik? Adakah menghidupkan tu sama macam Fir'aun dan Namrud gambarkan? Fir'aun dan Namrud, bila mana Nabi Musa datang bertemu dengan Fir'aun, bila mana Nabi Ibrahim datang bertemu dengan Namrud, Tuhan aku menghidupkan dan mematikan. Apa jawab dua-dua raja ni? Dia kata, aku pun boleh menghidupkan dan mematikan. Dia bawa dua orang, lepas tu satu tu dia bunuh. Ni tanda aku membunuh, aku telah mematikan. Lepas tu satu lagi dia lepas. Ni tanda yang aku membiarkan dia hidup. Cara dia fikir. Lantas sampai Allah tunjukkan kepada Nabi Ibrahim AS macam mana Allah menghidupkan dan mematikan. Allah suruh Nabi Ibrahim tu sembelih burung, dan akhirnya Allah menghidupkan burung di hadapan Nabi Ibrahim. Sama kisah yang sama bila mana bila mana Uzair, wallahu alam, ada pandangan kata Uzair ni seorang nabi. Bila mana Uzair kata qala anna yuhyi hadhihi ba'da mautiha, soalan yang sama dikemukakan oleh Nabi Ibrahim AS. Dia kata macam mana agaknya Allah menghidupkan, yang dimaksudkan Allah menghidupkan lepas mematikan. Jadi Allah bagi petunjuk melalui burung. Jadi Allah bagi gambaran. Famatahu Allah mi'ata 'am. Jadi Allah pun telah mematikan Uzair selama 100 tahun. Famatahu Allah mi'ata 'am. Thumma ba'atha. Lepas mati 100 tahun mati. Ini bukan macam Ashabul Kahfi tidur. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Tidur memang disebutlah pandangan yang lebih rajih tidur. Tapi Uzair dimatikan, mati dan dihidupkan. Summa ba'asa, hidup. Qala kam labis. Lantas Allah bertanya kepada dia, qala kam labis, berapa lama kamu tidur? Berapa lama kamu baru nak bangkit? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Kata Uzair, boleh jadi sehari ataupun ba'da yawm, ataupun setengah hari. Rasa lama jugalah dia tidur, agak-agak sehari kot.
Lepas tu Allah memerintah, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Allah, kamu telah dihidupkan selama 100 tahun. Tengoklah, unzur ila ta'amika, tengok pada makanan kamu tu. Apa dia tengok? Dia tengok makanan yang ada, yang dibawa tadi bersama dengan keldai ni. Dia naik dengan, masih lalu ke kampung tu, kota tu, dia lalu naik keldai. Dia tengok makanan dia elok. Ni kuasa Allah. Allah beritahu 100 tahun, tapi makanan minuman elok. Dia pandang, dia rasakan tak salah lah pandangan dia, jawapan dia sehari atau setengah hari. Fanzur, dan Allah suruh lagi, tengok makanan ni nampak macam elok, tapi kamu tengok pula, fanzur ila himarika walina ja'alaka ayatan linnas. Jadi Allah suruh Nabi, suruh Uzair, tengok pula himar dia, himar yang ada kat sisi dia macam mana pula. Baru dia pasal himar kat sisi yang dia bawa ni, tengok dah jadi tulang, telah mati, telah tinggal tengkorak, mati lah. Maka jelas, kalau baru sehari mati, takkanlah tinggal tulang, tak ada sisa langsung kalau baru sehari mati. Jadi jelas bahawa memang dia telah hidup selama 100 tahun. Maka dihidupkan himarnya di hadapannya, maka jelas bahawa menunjukkan bahawa dia telah, bahawa Allah menghidupkan dan mematikan, tidak sama seperti mana yang digambarkan oleh Namrud. Jadi bila mana Uzair kembali ke kampung dia, melihat kampung jumpa dengan perempuan tua yang merupakan penjaganya 100 tahun yang lepas. Yang mana penjaga tu waktu tu umur dia 20 tahun. So waktu tu umur dia dah jadi 120 lah. Waktu dalam keadaan buta, perempuan ni bertanya, siapa kamu? Perempuan tu masih tinggal di rumah Uzair. Dan siapa kamu? Saya lah Uzair. Lantas perempuan ni menangis, perempuan buta ni menangis. Dia kata, dah 100 tahun aku tak pernah dengar nama ni. 100 tahun. Jadi betul ke kau Uzair? Dia tak percaya juga. Dia kata, kalau Uzair yang sebenar, doa dia pasti akan dikabulkan oleh Allah. Itu antara kelebihan Uzair. Jadi waktu tu Uzair mendoakan untuk wanita ni. Lantas mendoakan matanya menjadi cerah semula. Lantas dikabulkan oleh Allah SWT waktu itu juga. Kabul. Maka jelas dia tengok, inilah lelaki yang pernah dia jumpa 100 tahun lepas, yang tak pernah dia jumpa 100 tahun lepas. Lepas tu kembali kepada kaum dia. Kaum dia tak percaya juga. Tambah-tambah orang dah 100 tahun, mana nak percaya? Yang hidup dah cucu cicit dah. Mereka tahu kisah perkataan Uzair, tapi mereka tak percaya di hadapan mereka ni Uzair. Tak percayalah. Kalau tiba-tiba yang datuk nenek moyang kita 100 tahun lepas ada kat depan kita, tak percaya. Tak percaya. Tapi mereka minta bukti. Mereka katakan bahawa Saruha, ayah Uzair ni pernah sembunyikan kitab Injil, kitab Taurat di satu tempat yang hanya Uzair saja yang tahu. Dan Uzair tahu sebab berzaman tu Namrud telah serang banyak tempat, termasuklah kota tempat Uzair tinggal. Dia telah serang sehingga semua Taurat-Taurat yang dikumpulkan akan dibakar, tidak meninggalkan satu pun. Melainkan mereka tahu bahawa ayah Uzair pernah simpan Taurat di satu tempat, dan Uzair tahu tempat. Jadi lantas dia masih ingat. Jadi dia pergi ke tempat persembunyian dan dia keluarkan Taurat. Lalu dia membacanya Taurat tu tanpa melihat. Allah ilhamkan pada Uzair isi kandungan Taurat, jadi dia boleh membaca Taurat tu tanpa melihat. Semua isi kandungan dia ingat. Baru mula daripada saat tu, akhir kaum dia yang sepatutnya dengar cakap dia, akhir telah mula mengatakan bahawa Uzair ni ibn Allah, Uzair ni sebenarnya anak Allah. Mulalah kesesatan. Mula-mula tak ramai yang percaya, tapi lama-lama akhir orang makin lama makin percaya, dan dia tersebar sehinggalah orang meyakini bahawa Yahudi meyakini bahawa Uzair ni memang anak Allah.
Mereka katakan kalau Musa sendiri mendapat Taurat tu melalui tulisan, melalui kitab, tapi Uzair mendapatnya melalui ingatan. Menandakan bahawa dia memang anak Allah. Jadi itu disebut oleh ahli tafsir macam mana kaum Yahudi mula sesat. Mereka betul banyak sesat sebelum tu. Kisah Samiri, banyak sesat atas kedegilan mereka sendiri. Tapi itu punca mereka sebenar. Yahudi mula memanggil setengah daripada Yahudi. Sebenarnya Yahudi telah pecah banyak kelompok. Antara yang terbesar adalah mereka yang mengatakan bahawa Allah Taala mempunyai anak. Okey, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Yahudi adalah syirik kerana mereka ni sembah Allah, tapi pada masa itu mereka katakan Uzair ni anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibn Allah, dan berkata orang Nasrani ataupun Kristian, Al-Masih ni Nabi Isa AS. Al-Masih ibn Allah, Nabi Isa pula. Tadi orang Yahudi katakan Sayyidina Uzair ataupun Nabi Uzair adalah anak Allah. Tapi kaum Nasara, Kristian pula katakan Al-Masih, Nabi Isa ataupun Yesus, Ibn Allah, anak Allah. Dia kata anak Allah. Kenapa mereka katakan anak Allah? Apa sebab? Mungkin ada ramai dah tahu bila mana Nabi Isa AS dilahirkan. Bila mana orang tuduh Maryam, Sayyidatina Maryam, ibu Nabi Isa, dengan macam-macam tuduhan. Bila mana sepupu Sayyidatina Maryam, orang menuduh sepupunya yang berzina dengan Maryam. Orang menuduh Nabi Zakaria, ayah angkatnya, yang berzina Maryam. Orang nak tuduh. Memang jadi satu kerosakan pada zaman tuduh-menuduh. Dan akhir Sayyidatina Maryam, akhirnya Nabi Zakaria hilangkan diri, dan akhir menyebabkan Sayyidatina Maryam melahirkan Nabi Isa dalam keadaan difitnah. Okay, insyaAllah. Okay, jadi kita berhentilah setakat ni. Penjelasan lebih lanjut berkenaan ayat perkahwinan dengan ahli kitab kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.